Okey, kita sambung perbincangan kita soalan mock test 4A. Kita tengok soalan dia. In figure 4A, a 25 kilogram crate is pushed at a constant speed across a rough, horizontal floor with a force of 20 Newton directed 20 degree below the horizontal. Okay, so gambar dia dah ditunjuk. Figure 4A. Macam tu gambar dia. So dia kata kat sini sketch a free body diagram. Okay, untuk kita sketch free body diagram, kita identify dulu force pada kita punya objek. Okay, force yang pertama dah ada satu, dia tunjuk kat ini, ditolak ke bawah 20 darjah. And then kita ada weight ke bawah, and then kita ada normal force perpendicular to the weight, and then disebabkan objek ini kalau dah ditolak ke kanan, maka objek ini bergerak ke kanan lah. Okay, so friction or opposite, friction ke kiri. So saya rasa ada 4 saja force yang ada pada objek ini. So kalau kita nak lukiskan free body diagram, so apa yang kita perlu buat adalah yang pertama sekali kita kena represent the object as a dot. Okay, barulah kita lukiskan force pada objek ini. Yang pertama sekali kita ada external force F. Okay, bila kita lukiskan dalam coordinate axis, semua arrow tu kena keluar daripada origin. Kita tak boleh lukis arrow kat sini. Macam ni tak boleh. Okay, memang asalnya macam ni kan. Tapi itu tak boleh. Bila kita lukis dalam coordinate axis, kita bawa arrow tu ke bawah. Supaya semuanya keluar daripada origin. Okay, itu yang pertama, force F. Yang kedua, normal force. Okay. Okay, awak faham lah normal force tu kena tegak. And then weight. Dan juga friction. FK. So kat sini ada 4 force. Angle 20 degree. Okay. So markah untuk soalan A1 ada 3 markah. Okay. Apa yang kita nak tengok kat sini mestilah betul. Bila awak lukis itu, mestilah betul 2 benda. Yang pertama sekali, arrow mesti arah directionnya mesti betul. Dan juga arrow itu mesti berlabel. Kalau arrow tu tak ada label, maka salah. Okay, so awak tengok normal force, tegak, arah atas, and then ada label N. Friction, arah kiri, ada label FK, kinetic friction, pasal dia bergerak. Okay, weight, arah bawah, ada arrow ke bawah. And F, ada at certain angle. Okay, dan ada arrow. Okay, 8 benda ni ada, baru dapat 3 markah. Salah satu jadi 2 markah. Salah 2 jadi 1 markah. Kalau awak dah salah 3 lukisan, 3, let's say 3 awak tak label, arrow semua ada tapi tak label, maka kat situ awak akan dapat kosong markah. Okay. So soalan nombor 2. Determine the normal force on the crate. Okay, normal reaction force sama maksud pada crate ini. Okay, so normal force ada pada y-axis. Okay, so kita akan pakai juga kita punya free body diagram ni untuk kita cari normal force. So sebenarnya kita akan tengok pada y-axis lah untuk cari normal force ni dulu. Okay, now dalam kes ini, soalan nombor 4A ni, ini sebenarnya berkaitan dengan equilibrium. Okay, walaupun dia bergerak, objek ini bergerak dengan constant speed. Okay, bila constant speed, acceleration zero. Bila acceleration zero, maka the net force pada objek ini sama dengan kosong. Therefore, the net force pada y component juga sama dengan kosong.
Apa dia force pada Y component? Force pada Y component ada 3. Yang pertama sekali normal force, positif. Okay. Yang kedua weight, negatif. Okay. In fact, saya boleh terus tulis plus minus weight, negatif. Okay. Minus Fy. Okay. Itu sama dengan kosong. Okay. Kenapa negatif W, negatif Fy? Sebab saya nak define koordinat axis kita sebagai atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Okey, sebab itulah W itu negatif, F juga negatif. Okey. So Fy kalau kita resolve vector F pada Y component, kita akan dapat Fy sama dengan F sin theta. So daripada equation ni saya boleh tulis N minus W minus F sin theta is equals to 0. So kita boleh cari value N sama dengan W plus F sin theta. Okay, NW pula sama dengan mass times gravitational acceleration. So N is equals to mg plus F sin theta. Dan saya rasa kita dah ada semua value. Okay. Diberi bahawa mass of the block is 25 kilogram times 9.81 meter per second square plus F is equals to 20 Newton times sin theta, angle theta is 20 degree. Dan kita akan dapat the normal force pada blok ini adalah 252.09 Newton. Okay, itu soalan 4A2. Okay, 4A2. Okay, kita tengok 4A3. Okay, saya nak ambil dulu kita punya apa nama? Free body diagram. Kita bawa ke bawah. Okay. So 4A3 dia nak kita cari find the coefficient of kinetic friction mu k between the crate and the floor. So kita nak cari mu k, coefficient of kinetic friction. Okay. Kalau kita tengok dalam free body diagram, okay, friction ada pada X, friction ada pada X axis. Okay, so kalau friction ada pada X axis, maka kita akan consider equation pada X axis yang mana the net force pada X axis is equals to 0. Okay, so ada dua force pada X axis. Force yang pertama adalah the X component of F. Okay, yang ini. Okay. And then minus friction. That is equals to 0. Okay. Fx kita tahu sama dengan F cos theta. So F cos theta. Friction pula sama dengan mu k times n is equals to 0. So sekarang ni kita nak cari mu k, n kita dah ada. So kita boleh gantikan value yang kita dah ada. Okay. Yang mana normal force tadi kita dah dapat dalam soalan nombor 2. Okay. F pula sama dengan 20 cos 20 minus mu k times normal force sama dengan 253.09.
itu sama dengan kosong. Okey, dan kita rearrange untuk dapat value mu k bersamaan dengan 0.075 tanpa ada unit. Okey. So markah. Okey, pertama sekali kita balik pada soalan A2. Markah bagi soalan A2 ada 2 markah. Pendekut markah yang ni, dia nak bagi markah rumus saja. Okey. Rumus yang itu yang ini Bagi yang ni rumus. Okey. Rumus satu markah. Okey. Kalau awak terus tulis yang ini pun dapat gak rumus. Okey, dia sama je. Salah satulah. Okey. Awak tulis mana-mana yang antara yang ini ke sini dapat satu markah. Okey, dan kemudian ganti jawapan dan unit satu markah. Itu soalan nombor 4A2. Untuk 4A3, rumus juga. Sir. Ya. Ya, Sir tulis 253, bukan 252 ke? Ya, 252. Tapi pengiraan macam mana? Jawapan akhir sama tak? Jawapan akhir sama. Jawapan akhir sama Okey, terima kasih Teguh. Ada typo. Okey, semasa saya menggantikan ini, awak jangan buat macam saya. Ini sebenarnya 252. Okey. 252.09. Okey. So typo kat situ. Okey, markah dia tetap pada markah rumus. Okey. Yang atas ni pun boleh dapat markah rumus salah satu je antara dua ni. And then markah yang lain adalah gantian jawapan dan unit yang betul. Pasal apa ada gantian jawapan dan unit yang betul ni sedangkan kita punya jawapan tak ada unit. Kod GJU ni menunjukkan kalau awak terletak unit pada coefficient of friction, awak akan hilang markah. So coefficient of friction sepatutnya awak tidak meletak unit. Kalau letak unit jadi salah. Okey. So ada soalan? Ada sir. Tidak Okay, sir. kalau tak silap saya soalan 4A ada 7 markah So awak semak dan tulis markah awak untuk 4A. Okay, soalan 4B. Soalan 4B, kalau tadi 4A berkaitan dengan equilibrium. 4B ni dah ada acceleration dah. Okay, kita dah nak apply F sama dengan MA. Okay, so dia kata kat sini soalan 4B kita tengok. A body of mass 1.5 kg is held stationary on a smooth level table and connected by a string passing over a frictionless pulley to a mass of 6 kg, which is suspended by a string as shown in figure 4B. When the system is released, determine the acceleration of the system. Okay. So yang pertama sekali, mana arah acceleration kita? Kita tahu arah acceleration 6 kg akan tarik objek 1.5 kg. Okay. So arah acceleration kita ke kanan bagi objek 1.5 kg dan ke bawah bagi objek 6 kg. Itu yang pertama. Yang kedua, kita identify dulu forces pada setiap objek. Nah, ini maksudnya awak kena juga lukiskan free body diagram. Walaupun soalan tak minta kita lukiskan free body diagram. Okay, sebab kita nak selesaikan soalan, kita kena lukis free body diagram. So first kali kita identify dulu forces pada kedua-dua objek. Okay.
So pada objek 1.5 kg, saya nak labelkan dia sebagai mass 1 lah. Okay, sini mass 1. Okay, force pada mass 1, kita ada tension ke kanan, weight ke bawah, normal force ke atas. Okay, ini label sebagai weight 1, ini normal force 1. And then friction tak ada. Okay, pasal apa? Soalan dah bagi tahu smooth level table. Okay, tak ada friction. Okay, dan pada objek yang kedua, ini mass 2. Ada dua saja force. Yang pertama sekali tension. Dan yang kedua sekali adalah weight. Weight 2. Okay. Tension pada mass 1 dan tension pada mass 2 adalah sama sahaja. Okay. So, untuk cari acceleration, soalan 1. Saya rasa saya nak buat kat tepi ni saja. Soalan 1, kita nak tengok okay. Untuk soalan 4A1, since kita nak cari acceleration, kita akan tengok forces pada mass 1 pada X component lah. Sebab objek mass 1 bergerak pada X component. So untuk daripada mass 1, okay, pada X component cuma ada satu force sahaja, yang ini tension. Okay, so kat sini kita nak apply rumus F is equals to MA pada X component mass 1. So mass 1, sum of F is equals to MA. Okay. Saya nak define kat sini kanan sebagai positif, kiri sebagai negatif. Okay, atas sebagai positif bagi mass 2 dan bawah sebagai negatif bagi mass 2. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Okay, untuk mass 1F sama dengan MA. So T sama dengan M1 times A. Okay, so itu equation 1 daripada mass 1. Daripada mass 2 pula, okay, masih lagi sum of F sama dengan MA. Forces yang ada pada mass 2 ini hanya pada Y component saja. Okay. Yang ada kat sini, saya akan dapat T positif. Okay, pasal saya dah define atas positif, bawah negatif. Okay. T minus W2 is equals to M2 times, okay, acceleration ke bawah negatif A. Okay. So itu rumus yang kedua. So yang ini kita boleh tulis sebagai T minus W2 is equals to negative M2 times A. Okay. So kita akan substitute equation 1 ke dalam equation 2. Sebab kita nak cari acceleration tadi. So dia akan jadi M1 times A minus W2 is equals to negative M2 times A. Dan kita masukkan penggantian. Okay. M1 sama dengan 1.5 times A minus W2 6 times 9.81 meter per second square is equal to negative M2 sama dengan 6 times A. Okay. So awak selesaikan
equation ini untuk cari value of acceleration. Dan awak akan dapat value of acceleration bersamaan dengan 7.85 meter per second square. Okay. So mana markah dekat sini? Markah dekat sini ada 4 markah. Yang pertama sekali awak dapat keluarkan rumus T is equals to M1A. Okay, kemudian rumus sekali lagi. T minus W2 sama dengan M2 times negative A. Okay, now rumus ni juga kalau awak define direction of acceleration sebagai positif ataupun downward sebagai positif, boleh juga awak akan dapat W2 minus T sama dengan M2A. Okay, itu pun boleh juga sama je. Okay, negatif tu kita pindahkan ke sebelah je. Okay, kalau awak define downward sebagai positif ataupun define direction of acceleration sebagai positif. Ini rumus ni boleh juga. Dua-dua sama je. Okay. Itu dua rumus, satu markah. Okay, and then awak gantikan dengan betul. Dan awak dapat jawapan dan unit yang betul. Okay. So itu untuk soalan 4B, 4B1. Okay. So tadi dalam kekalutan ini sepatutnya saya nak lukiskan free body diagram. Okay, tapi saya dah terlupa nak lukis free body diagram, tapi tak apalah, saya dah pun sketch force pada objek. Kalau eloknya kita lukiskan free body diagram. Okay. So untuk soalan yang kedua, kita nak cari tension in the string. Okay, since kita dah ada value acceleration, kita nak cari tension of the string, kita bolehlah gantikan dalam mana-mana equation, sama ada dalam equation 1 ataupun equation 2. Dan yang paling senang sekali ialah kita gantikan saja di dalam equation 1. Okay, equation 1 tadi dia kata T is equals to M1 times A. Okay, so M1 sama dengan 1.5 kg. Time acceleration kita dah kira tadi sama dengan 7.85 meter per second square. So kita akan dapat value T sama dengan 11.78 Newton. Okay, dan markah kat sini ada dua. Yang ini gantian. Dan jawapan unit yang betul. Total markah untuk 4B ada 6 markah tak silap saya. Dan untuk keseluruhan nombor 4, total markahnya adalah 13 markah. Ada soalan? Tak ada, sir. Sir, boleh minta scroll dekat atas sikit? Boleh. Belah mana? Yang atas ni? Yang nombor 1 tu. Okey. Tak boleh nak pan ke kanan pula. Nampak ke? Cukup ke? Nampak. Okey. Yang ni tadi Okey. Okey, sir.